Okey, hak berulang-berulang tu 5,600 hadis. Tapi kalau kita kata ambil hak tak berulang, ada lebih kurang 3,800. Betul dah. 3,800 hadis hak tak berulang. Jadi bila ulama-ulama takhrij, daripada 3,800 tu, 2,000 hadis tu hadis sahihaini, Bukhari Muslim. Betul. Hadis dah muttafaqun alaih. Hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Sahih Muslim ada 2,000. Jadi bila kita ambil 3,800, tolak dah 2,000 hak Sahih Bukhari Muslim, tinggal berapa? 1,000. 1,800 lah. 1,000. 1,800 lah. 3,800 tolak 2,000. Dah. Mana lah ni. Morang koperasi. Okey, lebih kurang ada 1,800 dah. Baik, daripada 1,800 tu, dia capur pula hadis-hadis yang dia ambil daripada Sunnah Arba'ah. Dah kita kata 2,000. Saat ni Bukhari Muslim. Jadi baki 1,800 tu ada Sunnah Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Dan juga ada ulama-ulama takhrij dia kata ada ambil daripada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada ambil daripada Sahih Ibnu Hibban, ada ambil daripada Musnad Imam Ahmad. Lepas tu hak banyak juga hak banyak dia ambilnya risalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya, kalau mengajar dengar. Okey, Abi Dunya. Dengar sebelum Masihi, sebelum dia lah. Tapi setengah pendapat mengatakan sebahagian daripada hadis yang ulama itu cara penulisan dia pun sama dengan Abi Dunya. Ya, betul lah. Dia ambil mirip-mirip, persis, betul-betul. Mirip, persis. Persis. Maksudnya dia ambil hadis, dia ambil keterangan itu sama dengan risalah Imam Abi Dunya. Okey. Jadi apabila gitu, bila ulama-ulama buat takhrij hadis, contoh dalam kitab ngaku ada ni Hafiz Iraqi tak? Hafiz Iraqi dia banyak kecek, dia jarang kecek bab hadis dhaif ni. Hafiz Iraqi dia kecek bab la aslalah. Okey, betul, la aslalah. Hadis yang tak ada asal kan kita kata. Jadi bila dicek hadis yang tak ada asal ni, dia tak rayak hadis tu maudhu', dia tak rayak hadis tu palsu. Dia pun tak disiplin bahagian hadisin apabila la aslalah tidak maudhu'. Iyalah, tak maudhu', tak palsu. Cuma dia tak berani nak rayak sebab dia tak jumpa asal ya. Okey, bila lagu tu jadi dia sebenarnya siapa mula-mula takhrij tu lah. Mula-mula takhrij sebelum Hafiz Iraqi siapa raja buat? Tajuddin As-Subki. Okey, kalau kita tengok Tajuddin Subki contoh. Tajuddin Subki ni kalau mu tengok mu buka Tawaqaq Syafi'iyah. Sebab Tajuddin Subki ni ramai Imam Subki ni, Taqiyuddin Subki, Tajuddin Subki, Syihabuddin Subki, dia banyak. Ni Taqiyuddin Subki ni dia pengarang kitab Tawaqaq Syafi'iyah. Jadi dia himpun ulama-ulama Syafi'i ni dalam bentuk biografi. Jadi dalam jilid kena tu adalah biografi Ghazalinya. Jadi dia sebut di situ antara hadis-hadis dia takhrijnya ada 928 lebih kurang kalau tak salah aku. 928 hadis yang bertaraf la aslalah di sisi Tajuddin As-Subki. Jadi apabila Hafiz Iraqi hak mari ke dia ni, dia tengok dengan jumlah tu dia jadi macam satu semangat pada dia, satu motivasi pada dia untuk cari. Hak kata 928 ni nak cari. Betul-betul tak ada asal kau, mungkin ninggal kau, tercicir kau sebagainya. Jelas tu? Jelas. Okey. Lepas tu bila cari jumpalah sebahagiannya. Dan ada satu lagi imam iaitu Imam Mazhab Hanafi kata silap aku, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Quttul Al-Bugha. Ibnu Quttul Al-Bugha. Ibnu Quttul Al-Bugha ni dia buat kajian dan dia kata menemui hadis-hadis hak dikatakan tak ada asal saat ni, hak Hafiz Iraqi tak jumpa, hak Tajuddin As-Subki tak jumpa. Okey. Jadi hadis tu lebih kurang hak daripada 928 tu tinggal 200 lah. Betul, tinggal 200. Tinggal 200. Maksudnya hak kata tak ada asal ni jumpa dah. Jumpa dalam kitab tu, dalam kitab ni. Kitab tu macam-macam. Contohlah Tahzibul Asra, Abu Malik
Kashpuri, lepas tu Kutul Kulu, Abu Talib Al-Makki. Tu contoh-contoh lah. Imam Haris Muhasibi banyak lah. Jadi lepas tu mari pula zaman Kedia sikit ni buat Mukhtasar Ihya tu. Imam apa? Al-Hafiz Zubaidi. Zabidi. Zabidi. Jadi Zabidi mari tu takhrij lagi, lebih kurang saya ingat aku tinggal 20 hadis ya. Betul, 20 hadis sahaja daripada 5,900 tadi. Daripada 3 daripada 928 lah hak lain tu capur sahih dah 928 tadi. 928 sampai zaman Ibnu Qata tu tinggal 200, lepas tu mari Zubaidi tu tinggal 20. Tu pun ulama-ulama kita kata cenderung lah kata hak 20 ni lebih pada palsu, tak kisahlah. Tapi poin dia nya daripada 5,900 20 palsu. Takkan kita nak tolak. Betul lah itulah pendirian aku tidak duk rok. Cuma nak ya betul dah muraya tu hak jelas sekali ni hak boleh ditakik sekali daripada Muqtada Az-Zabidi tadilah dia mentahkan bahawa hanya 20 sahaja dari palsu. Tapi 20 bagi pegang aku sendiri dan ni. Tak mungkin. Tak mungkin palsu. Tak mungkin palsu. Pasal gen ni lah aku nak ayat lah ni contoh dia. Kalau kita kata aku ngamu ni ke dia nak tak palsu kau tak palsu. Jadi hak kata palsu tu ulama zaman hak ni lah tu juga. Jadi aku ni tu hak kecenderungan ulama tu lah kata palsunya. Tapi kalau mu nak buktikan dia tu tak palsu, mu kena bawa hujah lah. Ambil hak 20 saat ni muhur rasa apa je jadi tak palsu. Itulah cara dia nya. Dia gini, aku istilah panggil lebih cermat mengatakan bahawa masih lagi tidak palsu. Tengok daripada 900 lebih hak palsu dijumpai kemudiannya oleh Muqtada Zabidi 20. Mengapa kita tak boleh cermat mengatakan hadis ini tidak kita tahqiq betul-betul palsu dah belum tentu lagi. Sebab la aslalah ni, la aslalah daripada disiplin hadis muhaddisin, la aslalah ni dia lebih kepada bukan palsu, bukan lebih pada iyalah aku ayat dah mungkin dia lebih pada tak ada asal, tak jumpa sanad. Kecuali dia kata kalau betul-betul palsu dia akan tulis dia pengarang kita hadis dia akan tulis la aslalah. Lepas tu dia akan tulis ahsibuhu, dia kata aku dah dapat maudhu'. Tu baru jelas. Tapi tak hari ni tak ada lagi ahsibuhul maudhu'. Aku dapat dia cakap la aslalah ataupun dia akan sebut la a'rifuhu aslan ataupun dia akan sebut 2-3 perkara lah dalam lebih kurang gitulah maksudnya. Okey ni balik pada hadis dhaif. Kalau kita kata balik pada hadis dhaif, sekarang mana penerimaan mu terhadap hadis dhaif? Aku kok apa terima tak ada ke dia. Iyalah. Dan sebab dhaif ni kan dia banyak cabai juga, dia ada dhaif berat, dhaif ringan. Akmal boleh ambil dalam bab setengah. Kalau aku nak daripada syekh-syekh lah, nak daripada YouTube aku tengok sebelum ni. Tak lagi tu. Tapi Imam Ahmad sendiri pun mengguna hadis dhaif banyak. Guna dah. Sebab gini, kalau ikut rumus kebanyakan hadis-hadis Nabi tu hadis dhaif lah. Hadis dhaif duduk sekitar kita ni. Kalau kita tengok berapa? Imam Ahmad pun 33,000 hadis. Berapa yang sahihnya dalam musnad dia? Imam Ibn Abi Shaybah ada 36,000. Berapa yang sahih? Maksudnya banyak tu hak dhaif sebenarnya. Pas doa pula, doa pada perawi ataupun mata tu lain biasa dah. Iyalah dak cuma gini lah. Kalau nak bahas doa ni dia jadi kita kata ada setengah ulama dia bahas hadis doa ni palsu buduk dalam hadis doa. Cuma dia menggunakan kalimah hadis walaupun benda tu palsu. Disandarkan pada Nabi kalau kita kata kita reka satu-satu perkataan satu-satu hadis bagi kita sandar pada Nabi, tak boleh nak panggil hadis. Dah tu pasal dia reka. Tapi disebabkan dia tu menyandarkan kepada Nabi dalam bentuk ungkapan ni hadis Nabi. Jadi ada sebahagian ulama memasukkan hadis palsu tu bawa hadis dhaif. Tapi nama dia maudhu' lah.
Betul. Ha. Tapi, okey. Aku nak tanya mu. Antara doa yang sesat dengan doa yang apa dia maudhu' yang sesat. Doa yang berat. Doa yang berat kau doa yang sesat. Mana ada doa yang sesat? Dia ada hadis title hadis maudhu' ni, maudhu' yang sesat. Maudhu' yang sesat dengan maudhu' yang ada dalam hadis. Yang ada yang dikira doa. Situ maksud aku tadi. Jelas. Gana macam jelas molek. Contoh hak sesat ni hak tentu hak reka. Hak reka maksudmu. Hak tentu reka. Okey, sekarang ni dalam kitab Ihya Ulumuddin, generasi yang ada hari ni mengatakan hadis dhaif ni hadis dhaif. Aku baca daripada profesor doktor daripada UKM, dia kata hadis dhaif ni dhaif. Hadis maudhu' ada ni maudhu' sesat. Tu jadi nak tanya Murano. Jom. Mu kena tanya profesor tu, mu tanya aku lah. Mu ambil kalah profesor tu, mu tanya aku. Waktu mu ambil kalah dia, mu tanya dia. Maksud aku ini penilaian hadis tadi. Dia gini lah. Maudhu' sesat, maudhu' yang boleh dipakai lah maksudnya. Dan gini, contoh bagi mu hak kata maudhu' boleh pakai tu maudhu' lagu mana? Cuma buat contoh. Dah tentu maudhu' ni reka atas nama Nabi. Pas nak kata boleh pakai lagu mana? Salah faham tu. Bukan gitu. Iyalah iyalah maksud aku tak faham ni. Maudhu' ke apa mu contoh? Gini, dalam kitab dalam hadis-hadis 5,600 buah hadis yang ada tu dikatakan ada hadis maudhu' selain daripada status dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Situ. Jadi kalau kita ambil perbahasan awal kita ni, kalau lah kita ambil kecenderungan ulama ni 20 tu lah. 14 sunya. Tapi tak apalah, biarlah. Iyalah. Tapi kak orang duduk 20 tu hak baru dapat je sebelum ni sampai 200 lebih katanya. Iyalah, enggak biarlah. Dah jumpa dah sanak ke apa tu, tak jadilah aslalah dah lah. Okey, baik. Lepas tu Gabriel seterusnya lagi. Patut dah tak muta-muta. Mu nak royak sana tak jawab lagi. Mu nak jawab sana. Dak gini kita kata dia bab doa. Tak apalah. Doa kita ambil, kita kata kalau doa hak pelesu ni, kita kata tentu dah kita tolak ke? Moga kita kata berdusta dengan sengaja atas nama Nabi. Mereka-reka lah kita kata ni dari sudut ni. Yang kedua, kalau kita kecek dhaif berat. Aku tahun 1 je ada mustalah hadis lah. Mung lah sepatutnya. Usuluddin. Aku tahun 1 tu ada. Ya. Dan mu tak ada langsung hadis-hadis lepas ada mustalah tu. Aku memang tak ada langsung. Syariah. Ulum hadis. Iyalah. Tahun 1 so ya. Tahun 1 dengan tahun 2 lah. Apa tak ada. Mu ada juga tahun 2. Aku tahun 1 so. Aku satu hadis yang aku ingat je. Boleh? Aku satu hadis aku ingat. Orang kata hadis palsu. Hadis bab kelebihan selawat dah. Ni akan ambil lah orang akhitik apa semua sekali lah. Akan ambil sikit lah. Okey, hadis kelebihan selawat. Man salla alayya wahidatan Allahu alaihi asyara. Nampak? Okey. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, maka Allah selawat ke atasnya 10 kali. Lepas tu, lepas pada hari tadi, man salla alayya alfu marrah. Siapa yang selawat ke atas aku alfu marrah, 1000 kali. Alfu marrah 1000 kali, ha? Alfu marrah. Aku tengok. Katifi
zahamat katifuhu katifi ala babul jannah. Maknanya hadis ni memang hadis masyhur, banyak ustaz-ustaz baca hadis ni. Oh iya Tapi iya. hadis ni telah dipasukan, kata pasu. Jadi aku tengok tak ada orang boleh tahrij hadis, tapi orang betul hadis tu ada. Jadi dia kata pasu, jauh lari. Orang lah contohnya orang. Iyalah. Dan maksudnya bila dia nak kata palsu tu mesti ada keterangan atau hujah dia. Dia tegak apa yang jadi palsu tu. Dia kata hadis ni la aslalah lah. Apabila la aslalah, terus maudhu'. Salah kalau gitu. Hadis ni la aslalah. Dia kata Imam Syakawi ke? Waktu ambil. La aslalah. Jadi Imam Syakawi kata la aslalah ni. Jadi orang tu kata maudhu' hadis ni. Sedangkan hadis yang masyhur. Hadis masyhur lah. Hadis yang orang kata, banyak kali dah duk baca. Aku pun duk rajin. Orang kata tanya-tanya tazkirah di sekolah ke apa, baca juga hadis ni. Jadi aku kata pasu rasa macam salah. Jadi kalau ikut tahqiq aku nak ustaz-ustaz, contohnya Ustaz Nazrul Nasir, dia tahqiq hadis ni, dia pun banyak waktu biar hadis ni, dia kata hadis ni la aslalah, tidak maudhu'. Oh iyalah, la aslalah tu tidak semestinya maudhu'. La aslalah ni sama ada jumpa pucung atau tak jumpa pucung ya. Tapi dia lebih berat kepada la aslalah ni, maksudnya dalam disiplin hadis tadi, sama ada apa dia hasan ataupun apa dia salah lagi je. Apa dia? Dia status hadis tu tadi sama ada apabila disebut la aslalah, maksudnya tadi kelebihan kepada hasan ataupun hadis ada dua, dia kata kepada maudhu' ataupun marfu'. Dok gini, kita katalah walau ada satu hadis tu la aslalah dia. Dikategorikan la aslalah. Lepas tu kita cari memang tak jumpa sanad dia. Jadi lagu mana mu berpegang dengan hadis tu? Bukan nak kata hadis tu maudhu', tapi dari sudut nak buat pengamalan tu sedangkan kita tak jumpa. Jadi tak boleh lah. Lagu mana? Jom aku nak tanya dulu je. Ya. Aku nak tanya, dia la aslalah ni maknanya mata tu mari mana ni? Dan mata tu ada sanad tu tak tahu mari mana. Tiba-tiba tu mata lah. Misalnya mu kata, mumpung royak satu perkataan ada, minum air Coca-Cola bagus, dia baik untuk kesihatan. Lepas tu tanya, mu ambil siapa dia royak? Tak tahu. Tak tahu pucuk tu mari mana. Tapi tubik gitu ya. Tak ada asal. Mata tu tak tahu siapa mari mana. Mata tu boleh lah orang tahu lah mata tu, tapi sanad tu. Sanad perawi-perawi tu tak tahu. Tak tahu. Mari mana tiba-tiba tu minum air Coca-Cola ni. Jadi untuk kita beramal untuk minum air Coca-Cola tu, dari mana kita nak beramal sedangkan benda tu tak sabit. Tak sabit bukan nak kata dia palsu, tak sabit tak tahu siapa royak. Apatah lagi kita nak sandar benda tu kau Nabi. Lagu mana lah? Tak, sekarang ni masyhur contohnya. Iyalah. Masyhur tak semestinya. Contoh gini. Antara hadis dhaif berat dia. Hadis matruk. Hadis matruk tentang Al-Qamah. Al-Qamah masyhur. Hadis Al-Qamah masyhur kan? Al-Qamah sahabat Nabi tu. Itu komok dia. Tapi matruk. Itu bakar dia tu. Tapi hadis matruk.